minal qaumil muslimin wal mu'minin, daripada kalangan orang-orang yang beriman dan orang Islam. Inna insyaallah bikum lahiqun, sesungguhnya kami insyaallah akan menyusuri kalian. Nas'alullah lana wa lakum bi khair, kami minta kepada Allah untuk kami dan kalian kebaikan. Sebab tu Nabi SAW diutuskan untuk menukar kita punya paksi kerisauan kehidupan dunia kepada paksi kerisauan kehidupan akhirat. Sebab tu kita duduk dalam majlis-majlis macam ni. Tujuan kita macam mana kita nak membetulkan kehidupan kita, hubungan dengan Allah, supaya melangkah saja ke negeri akhirat, kita boleh rehat kat sana. Kita boleh tenang kerana redanya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala firman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha pada dia dan dia pun redha pada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kalian dalam syurga aku. Allah, kalaulah ibu-ibu semua nanti kita balik dekat akhirat, Allah sapa kita dengan kalimah ni. Ini kemenangan, ini kemerdekaan. InsyaAllah kita akan baca hari ini satu bab lagi. Bulan lepas kita baca tentang walimatul urus, bab majlis, bab perkahwinan, bab kenuri. Dan insya-Allah hari ini kita sambung masih lagi dalam kitab yang sama, Safinatun Nikah. Kali ini kita ke depan sikit pada bab anak angkat dan anak yatim serta beberapa amalan. Dan kerana sebahagian daripada kita menganggap remeh tentang benda ni, Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran tentang anak yatim ni, kerana Nabi sendiri ialah orang yang cukup jaga anak yatim, kerana Nabi sendiri ialah anak yatim. Sebab tu banyaklah perkara-perkara yang sangat penting tentang hak dan urusan memelihara anak yatim. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada bab anak yatim dan anak angkat, dan ada beberapa amalan yang Nabi SAW ajar pada muka surat 145. 145. Hadis yang pertama, an Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi lahu wa li ghairihi fil jannati hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Sayyidina Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim lahu wa li ghairihi, aku dan orang yang menjaga dan menguruskan anak yatim fil jannah hakadha, akan masuk syurga. Nabi kata macam ni. Nabi buat isyarat. Nabi SAW buat isyarat dengan jari telunjuk, jari tengah, dan baginda SAW merenggangkan sikit. Makna dia apa? Orang yang jaga anak yatim, orang yang uruskan anak yatim. Dia anak yatim tu mungkin tak duduk sekali dengan dia, tapi dia cukup ambil berat. Dia tahu ada anak yatim, dia ambil berat dengan anak yatim. Dia risaukan anak yatim, dia sayangkan anak yatim. Maka Nabi kata, dia ni dengan aku dalam syurga macam ni. Makna dia akan berjiran dengan Nabi SAW. Dalam hadis yang seterusnya, Nabi SAW menceritakan ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Wa qala ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayatluna sa'ira. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim naran,
sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka dalam perut mereka. Wa sayatluna sa'ira, dan mereka pula akan masuklah api neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, makan harta anak yatim ni kadang-kadang kita tak sedar. Ada peristiwa, ada kes satu orang lelaki yang meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, harta dia lambat difaraidkan. Bila harta dia tak difaraidkan, maka sebahagian daripada anak-anak dia yang telah menjadi yatim atas kehilangan dia, yang sepatutnya dapat hak tadi itu, maka bila tak difaraidkan, anak tu pula mati sebelum sempat harta tu diagih-agihkan, sebelum sempat harta tu difaraidkan. Maka mereka menganggap ini satu benda biasa. Mereka menganggap ini satu benda yang tak ada masalah. Hakikatnya Allah memberi ancaman, kerana hak anak-anak yatim ini ialah hak yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW mengambil berat tentang perkara ni. Nabi SAW ialah orang yang menjaga anak yatim dengan sungguh-sungguh. Saya pernah cerita kat puan-puan, kalau puan-puan ingat lagi, satu kisah yang disebut dalam kitab Az-Zuhud. Satu orang anak yatim yang telah kehilangan ayah dia, yang telah kehilangan ibu dia, ditinggalkan oleh ayah dan ibu dia sebidang tanah. Tanah tadi pula dia niat untuk bina pagar supaya tanah tadi ada batas dia daripada tanah jiran-jiran dia yang lain. Malangnya ketika pagar tadi dibina, ada satu pokok yang menghalang daripada tanah pagar tadi lurus. Pokok tu berada di atas perbatasan tanah dia, dan pokok tu bukan dia punya, jiran dia punya. Maka dia telah jumpa, anak yatim tadi jumpa dengan jiran. Tadi kata, wahai fulan, pakcik, boleh tak pakcik bagi pokok pakcik ni pada saya, supaya saya dapat sempurnakan tanah saya, pagar dia dengan sempurna. Pakcik tadi kata, jiran dia kata, tak, ni harta aku, ni pokok aku takkan bagi pada kamu. Kalau macam tu pakcik jual, saya beli. Pakcik tadi, jiran tadi kata, wallahi aku takkan jual pada kamu, aku takkan bagi pada kamu. Anak yatim, tak ada mak nak mengadu, tak ada ayah nak bercerita. Akhirnya dia pergi pada Nabi SAW. Bila jiran tadi dapat tahu yang anak tadi telah adukan masalah ni pada Nabi, maka dia marah. Dia kata, anak ni kes pokok pun cerita kat Nabi. Dan Nabi SAW bila dapat tahu anak yatim ni dizalimi, bukan kes berat pun, kes pokok ya. Dan pokok tu jiran tu punya, tapi nak kata Nabi punya mengambil berat pasal anak yatim, Nabi kata, panggil jiran tu datang jumpa aku, panggil jiran tu. Maka dalam keadaan marah tak puas hati, jiran tadi telah datang depan Nabi SAW. Nabi kata, wahai fulan, kesian anak ni, bagilah pokok ni pada dia, supaya dia dapat membina tembok dengan lurus dan sempurna. Ya Rasulullah, ini pokok aku tak mau bagi. Kalau macam tu, kamu jual, nanti dia beli. Ya Rasulullah, hak aku, milik aku takkan bagi, aku takkan jual. Dia bangun, dia nak tinggalkan Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu semua, apa yang Nabi boleh buat? Nabi fikir untuk menyempurnakan juga, untuk bantu juga anak ni. Nabi telah panggil dia di saat dia berjalan nak tinggalkan Nabi. Wahai fulan, kalau kamu hadiahkan pokok ni pada anak ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi sebatang pokok untuk kamu dalam syurga. Sekarang ni Nabi SAW bagi janji akhirat, Nabi bagi janji syurga. Dia pusing pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak mau pokok dalam syurga. Ada orang macam tu dalam dunia ni, kerana dunia ni telah diletakkan di depan mata dia. Tuan-tuan, kalau saya ambil botol ni, saya letak depan mata, siapa saya nampak? Saya nampak botol ni paling besar betul ya? Saya tak nampak perempuan kat belakang. Bila saya jauhkan botol ni, baru saya nampak la ilaha illallah, dunia luas dekat depan ni. Dan tapi yang saya kisahkan botol yang di depan mata, inilah dunia. Hal ni kerana dunia duduk kat depan kita, dunia lah paling besar untuk kita. Masalah dunia lah masalah paling besar, sehingga kita rasa tak boleh berganjak pada masalah dunia. Padahal di belakang dunia ni ada akhirat yang lebih luas yang patut kita risaukan. Begitu Nabi SAW nak tukar kerisauan sahabat tadi. Wahai fulan, kalau kamu bagi pokok ni pada anak ni, Allah akan ganti dengan satu pokok dalam syurga. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak mahu pokok syurga. Nabi tak boleh buat apa.
dalam Masjid Nabawi, dalam majlis Nabi, ada satu orang lelaki bangun. Beliau ialah Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Dia bangun, "Ya Rasulullah, kalau aku beli pokok tu, aku hadiahkan pada anak tu, apakah aku juga dapat tawaran yang sama dari wahai Rasulullah?" Macam ni mereka mengejar amal, macam ni mereka mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan peduli berapa banyak dunia mereka habiskan untuk akhirat, kerana mereka tahu akhiratlah kehidupan yang kekal abadan abada. Nabi kata, "Wahai Abu Dahdah, tawaran yang sama untuk kamu." Berlari dia pergi pada jiran budak tadi, anak yatim tadi. "Wahai fulan, kenal tak aku?" Lelaki tadi kata, "Wahai Abu Dahdah, siapa tak kenal kamu, orang kaya Madinah. Kamu ada tanah yang begitu luas, 500-600 pokok dalam tanah tu. Ada rumah sebiji, ada telaga pula dalam tu. Wahai Abu Dahdah, semua orang kenal kekayaan kamu di Madinah." Abu Dahdah kata, "Wahai fulan, sesungguhnya untuk satu pokok kamu, aku tukar dengan seluruh harta aku." Puan-puan, saya mula-mula dengar baca kisah ni, saya terkejut. Saya kata, "Ish, sahabat ni kenapa tak bagin? Kita kan suka tawar. Kalau dia tawar 100 pokok dengan satu pokok pun rasanya jadi perniagaan ni, jadi pertukaran ni. Tapi mereka bukan nampak sebatang pokok dalam syurga, tapi mereka nampak itu nilai akhirat. Takkan mampu dibandingkan dengan dunia. Kadang-kadang kita menggeletar tangan nak keluar duit 100 nak buh dalam tabung. Menggeletar tangan ni, 100 ni, ya Allah, besarnya kat masjid. Tapi buat pergi IKEA 100 tak cukup. Buat pergi IKEA buat 100, senyum cashier tengok, 100 boleh beli apa? Kerusi satu pun dah 100 lebih. Tapi untuk dunia 100 tu kecil, untuk akhirat kita nampak besar. Sahabat sebaliknya, maka faham Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Allah tak pernah berkira-kira dengan kita yang kita selalu nak berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Nak keluarkan duit jalan Allah cukup berkira-kira. Tapi mereka para sahabat, dak. Lelaki tadi kata, "Wahai Abu Dahdah, seluruh harta kamu dengan satu pokok ni." Ada sahabat lain kata, "Ni Abu Dahdah ni mabuk ke apa ni?" Abu Dahdah kata, "Wallahi wahai para sahabat Nabi, kalian semua saksi atas pertukaran ni." Maka Abu Dahdah telah tukarkan seluruh pokok dia tadi dengan harta tu, dengan satu batang pokok tadi. Lepas tukar, dia pun pusing kat anak yatim tadi. Dia kata, "Wahai anak, sekarang ni pakcik hadiahkan pokok ni pada kamu." Terus dia pusing pada Nabi SAW. Dia kata, Ya Rasulullah, sekarang ni ada tak pokok tumbuh untuk saya dalam syurga?" Dia tak kata nanti lepas wafat. Dia kata, "Ya Rasulullah, sekarang ni dah tumbuh belum pokok untuk saya dalam syurga?" Ketika itulah Nabi jawab, "Kam min 'idqin ridahin ya Aba Dahdah." Sekarang ni berapa banyak pokok syurga telah tumbuh untuk kamu. Sekarang ni berapa banyak pokok syurga telah tumbuh untuk kamu. Nabi tak ulang sekali, Nabi tak ulang 2 kali, Nabi tak ulang 3 kali. Disebut dalam kitab Az-Zuhud, Nabi ulang sehinggalah Abu Dahdah bangun dan tinggalkan majlis. Bukan dia bosan Nabi dah ulang-ulang dah. Dia balik rumah. Sampai rumah, "Ya Ummu Dahdah, khruj." Keluar. Ummu Dahdah kata, "Wahai Abu Dahdah, kenapa?" Sebab nampak kelang kabut sangat. Kata Abu Dahdah, "Ya Ummu Dahdah, aku dah jual seluruh harta kita." Agak-agak perempuan kalau suami balik rumah kata, "InsyaAllah abang dah jual seluruh harta kita." Agak-agak kita senyum, kita keluarkan langsung batu keluar atas diri dia. Ni tak kira kempuk juga dari lelaki aku ni. Abang jual kat siapa?" "Buat tenang, abang jual kat Tokyo Balak, kita akan dapat resort." "Oh, Masya Allah, untungnya." Ini saya lah. Tapi sahabat, isteri ditanya, "Wahai Abu Dahdah, kamu dah jual harta kita pada siapa?" Dengan iman, Abu Dahdah jawab, "Kepada Allah dan Rasul." Kepada Allah dan Rasul. Spontan perkataan keluar daripada mulut isteri dia, "Rabihal bai'. Rabihal bai'." Keuntungan apakah ini wahai suamiku? Kalau yang nak dinamakan dengan keuntungan, inilah hakikat keuntungan yang sebenar. Kerana tak pernah ada orang yang rugi tak kala dia berniaga dengan Allah dan Rasul. Kalau kita, tuan-tuan perempuan, dah ada pokok dalam syurga, apa lagi syak kita masuk syurga? Kalau pokok dah tumbuh, nama kita dalam syurga, ada syak lagi tak kita daripada masuk syurga? Pasti kita akan masuk syurga. Tapi mereka bukan orang yang duduk diam, walaupun telah ditumbuhkan pokok untuk mereka dalam syurga. Di dalam satu ghazwah, Nabi SAW menguruskan para syuhada, dan Nabi melihat satu jasad yang telah mengalirkan air mata Nabi SAW.
Siapa yang Nabi nampak? Nabi nampak terbujur jasadnya Sayyidina Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Masa tu mengalir air mata Nabi. Masa tu Nabi tengok jasad tu. Masa tu Nabi kata, kam min adqin ridahin ya Abu Dahdah. Sekarang ni berapa banyak pokok untuk kamu dalam syurga. Sekarang ni berapa banyak pokok untuk kamu dalam syurga. Mereka memuliakan anak yatim. Mereka mencintai anak yatim. Mereka sanggup berkorban untuk anak yatim. Mereka ialah orang-orang yang menjaga anak yatim, kerana mereka begitu yakin bahawa kecintaan Nabi, kerana Nabi sendiri dibesarkan dengan yatim. Kita sambung dengan hadis yang seterusnya. Nabi mempunyai anak angkat. Ni bab anak angkat. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna Zaid ibn al-Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم الأحزاب ayat 5 muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, dahulu kami memanggil Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Zaid bin Muhammad, sehinggalah turun ayat ud'uhum liabaihim. Makna dia panggillah anak angkat dengan berbinkan nama bapa mereka sendiri. Dulu sebelum penurunan ayat daripada surah Al-Ahzab ayat kelima, ramai orang di kalangan para sahabat yang meletakkan anak-anak mereka, anak angkat mereka berbinkan dengan nama mereka. Termasuklah Rasulullah. Zaid bin Harithah dibesarkan oleh Rasulullah. Ketika dia diculik, dijual di pasar Mekah, lantas dibeli dan dihadiahkan kepada Rasulullah, maka Nabi telah angkat Zaid bin Harithah ni sebagai anak dia sendiri, sehingga dia dipanggil Zaid bin Muhammad. Begitu juga satu orang sahabat bernama Sayyidina Abu Huzaifah. Dia ada anak angkat, dia ada hamba yang bernama Salim. Bila dia merdekakan Salim, dia isytihar di depan Kaabah, mulai hari ini dia adalah Salim ibni Abu Huzaifah ibni Utbah ibni Rabi'ah. Maka daripada hari itu mereka telah panggil dia Salim ibni Abu Huzaifah. Sehinggalah turun ayat daripada surah Al-Ahzab ayat kelima, maka Allah mengharamkan bapa-bapa angkat meletakkan anak-anak angkat mereka berbinkan dengan bin mereka. Banyak peristiwa ni masih berlaku di Malaysia. Bila bawa pergi ke pejabat pendaftar, ada yang tukar maklumat, sehingga nak mudah katanya kita bin dengan bin kita lah senang. Ambil baby tu kecil, bin kita lah senang sikit, nak masuk sekolah pun senang dia kata. Anak perempuan pula, bila besar anak tadi boleh menikah, maka dia pun tengok bin anak dia. Pejabat agama pun tak selidik lah benda macam tu. Maka tengok dah dekat IC binti bapak dia, maka dia pun jadi wali akad nikah. Maka bertahun-tahun berlalu, anak angkat dia pun mengandung, dapatlah anak. Daripada hukum macam mana pula status anak ni, maka ulama telah mengeluarkan, mengatakan berkenaan dengan bagaimana keadaan anak-anak yang telah dinamakan dengan nama bapa angkat pada waktu kecil dan telah dinikahkan, diwalikan oleh bapa angkat. Apa status cucu angkat tadi itu? Maka anak tadi dia tak berdosa sebab dia tak tahu. Bapa tadi kena bertaubat dan dia kena tukar balik. Dia telah jadi wali, kena akad nikah balik semula. Anak tadi status dia apa? Bukan anak luar nikah, tapi anak syubhah, masih boleh dibinkan dengan bapa dia, tak ada masalah. Sebab tu benda ni Allah Subhanahu wa taala larang. Islam ialah agama yang cukup jaga daripada silsilah keturunan. Antara perkara penting saya sendiri, saya pesan kat anak-anak saya, perempuan, mungkin kita dah zaman kita dah jauh, tapi ramai orang yang tak kenal nama tok pun tak tahu nama tok dia bin apa. Nama ayah dia tahu, nama tok bin apa tak tahu. Saya pegang anak-anak saya yang lelaki yang besar-besar sikit ni, saya dah mula suruh hafal. Dan paling kurang 12 kata. Apa nama? Muhammad Al-Fatih bin Said Putra Haizam bin Said Hashim bin Said Andud bin Said Mahmud bin Said Umar bin Said Hashim bin Said
Yasin bin Sayyid Abdul Rahman bin Zain bin Alwi bin Zain bin Alwi bin Umar bin Zain bin Idrus bin Muhammad bin Shahabuddin Al-Asghar. Dah hafal mereka paling kurang, so tahu mana Syahab. Jadi anak-anak pun tahu, ini jalur silsilah keturunan aku. Kita kena firm dengan benda ni. Nabi Ibrahim AS dapat yang Nabi Ismail, terus antara perkara utama yang diajar oleh Nabi Ismail kepada Nabi Ismail, silsilah. Nabi Ibrahim ajar Nabi Ismail hafal nama, supaya apa? Mereka mengetahui jalur keturunan. Hatta Harithah, ayah kepada Zaid, mereka bukan keturunan hamba. Zaid diculik. Ketika Zaid hilang, Harithah ayahnya Zaid mencari-cari Zaid bin Harithah, sehingga akhirnya mereka telah bertemu dengan Nabi SAW. Dan Zaid bin Harithah dia minta oleh ayah dia untuk balik dengan ayah dia. Ketika tu Nabi Muhammad bagi tahu pada ayah dia, wahai Harithah, kita suruh anak ni buat pilihan. Kalau dia nak balik ikut kamu, aku redha. Kamu tak payah bayar duit apa-apa untuk tebus. Ambillah dia anak kamu. Tapi kalau dia nak duduk dengan aku, biarlah. Zaid bin Harithah duduk dengan Nabi, tengok akhlak Nabi, kehidupan Nabi, betapa hati dia mencintai Nabi. Dia buat keputusan ke ayah dia, ayah saya tak mau balik, saya nak duduk dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ialah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang seterusnya, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak angkat dan cucu angkat baginda. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa in kana la min ahabbin nas ilayya wa inna hadha la min ahabbin nas ilayya ba'dahu, muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dia, yakni Zaid bin Harithah, adalah antara orang yang paling aku cintai, dan Usamah bin Zaid, yakni anak dia, adalah antara orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Zaid bin Harithah kulit putih, cerah, handsome. Zaid bin Harithah, satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Nabi tanya sahabat, siapa di kalangan kalian nak kahwin dengan wanita daripada wanita syurga? Kahwin dengan Ummu Aiman. Tuan-tuan, perempuan Ummu Aiman ni bela Nabi SAW daripada Nabi lahir. Nabi lahir, umur Ummu Aiman lebih kurang 11 tahun. Orang pertama yang sentuh Nabi ketika Nabi lahir ke dunia ni ialah Sayyidatuna Ummu Aiman. Orang yang jaga Nabi, wanita yang jaga Nabi daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat ialah Ummu Aiman. Orang yang bersama dengan Nabi SAW ketika Nabi umur 6 tahun pergi ziarah ayah Nabi di makam ayah Rasulullah di Yathrib, patah balik abuah meninggal ibu Rasulullah yang teman Nabi, siapa dia? Ummu Aiman. Sehingga Nabi SAW peluk Ummu Aiman masa Nabi umur 6 tahun di depan kubur ibu Nabi. Dengan tangisan Nabi peluk Ummu Aiman. Nabi kata, ya Ummu Aiman, anti ummi ba'da ummi. Wahai Ummu Aiman, kamu ibu aku lepas ibu aku. Kamulah ibu aku lepas ibu aku. Nabi sayang sangat kat Ummu Aiman. Bila Ummu Aiman habis sejak iddah dengan suami dia, maka terus diiklankan oleh Rasulullah, wahai para sahabat aku, siapa di kalangan kalian nak kahwin dengan wanita syurga? Kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman tua pada Nabi 11 tahun. Dan kalau ketika tu umur Nabi SAW 55 tahun, Ummu Aiman masa tu umur lebih kurang 65 tahun. Siapa? Tapi mereka muda sikit masa tu. Mungkin Ummu Aiman umur baru lebih kurang dalam 50-an. Tuan-tuan tahu siapa yang angkat tangan? Ibu-ibu semua yang beritahu, ya Rasulullah, aku bersiap untuk kahwin dengan Ummu Aiman kerana dia menginginkan wanita syurga. Siapa dia? Dialah Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Ummu Aiman diceritakan kulit dia gelap, rambut dia kerinting, dalam keadaan badan dia sedikit besar. Zaid bin Harithah mencintai dia kerana dia ialah orang yang dicintai oleh Nabi, dan dia ialah orang yang mencintai Nabi. Bila Ummu Aiman dinikahi dengan Zaid bin Harithah, Allah bagi anak kepada Sayyidatuna Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah, nama dia Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid tak ikut ayah dia. Usamah bin Zaid ikut kulit mak dia, ikut rambut mak dia. Usamah bin Zaid kulit dia hitam, rambut dia rinting.
Ketika Usamah bin Zaid umur lebih kurang 3 tahun 4 tahun, pernah beliau ni main di depan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah muda lagi masa tu. Dan ketika tu hidung dia keluar hingus warna hijau. Perempuan kalau duduk tengah panggil kawan, anak-anak kawan-kawan makan nasi kat rumah, elok tolong cedok makan, tiba-tiba hingus hijau keluar, dia tarik masuk balik pula. Elok dia hembus bubble belon pelepup keluar pula. Aduh, kita kata anak ni satgi. Kita duduk tengok ada mercik masuk laut ke tak ni. Bayangkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tengok Usamah bin Zaid ni duk main depan dia dengan dihingui keluar ni. Sayyidatuna Aisyah buat muka biasa. Sayyidatuna Aisyah muda lagi, dia buat muka geli-geli. Nabi SAW pergi dekat Usamah bin Zaid. Nabi angkat Sayyidina Usamah bin Zaid. Nabi letak tahriban Nabi. Tuan-tuan, perempuan Nabi buat apa? Nabi sedut hingui Usamah bin Zaid dengan mulut Nabi SAW. Nabi muliakan Usamah bin Zaid. Nabi sayangkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kalau duduk dengan ayah dia, orang selalu kata ni anak daripada ayah lain ni. Tak sama langsung dia dengan ayah dia. Pernah satu ketika mereka tidur, Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah tidur, tarik selimut sekali, satu selimut ni kaki keluar, satu kaki hitam, satu kaki putih. Ada orang yang pakar dalam lineage ni, mengetahui tentang jalur silsilah ni, lalu dekat tempat tidur Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid, tengok kaki. Kata dia, ni kaki ni saling memiliki antara satu sama lain, ni ayah ni anak. Begitu Nabi sayang kat Usamah bin Zaid, begitu Nabi sayang pada Zaid bin Harithah. Mereka anak angkat Nabi, mereka cucu angkat Nabi SAW. Zaid bin Harithah mati pada tahun ke-6 Hijrah, syahid dalam peperangan Mu'tah. Usamah bin Zaid ketika umur 17 tahun, Nabi SAW hampir wafat ketika tu. Ketika beliau umur 17 tahun, Nabi hampir wafat. Nabi SAW telah isytiharkan perlantikan Usamah bin Zaid sebagai general peperangan untuk lawan dengan Rom. Umur 17 tahun. Ada sahabat yang rasa macam muda sangat dia ni nak ketua tentera Islam. Ramai lagi sahabat yang besar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Salman Al-Farisi, ramai lagi yang besar-besar yang hidup di zaman tu bersama dengan Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Tapi Nabi angkat Usamah bin Zaid. Nabi wafat, tentera Usamah baru nak keluar. Khalifah Abu Bakar Siddiq dilantik jadi ketua. Khalifah mereka kata, wahai Abu Bakar Siddiq, bawa balik tentera tu, sebab orang Rom sedang siap nak serang Madinah, Parsi siap nak serang Madinah, orang murtad telah bertambah, ramai pula mengaku sebagai Nabi. Sekarang ni kita kena bawa balik tentera-tentera ni, biar mereka menjadi benteng tentera Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi aku takkan turunkan siapa, aku takkan tarik balik tentera yang dikeluarkan oleh Nabi. Kalau macam tu, wahai Abu Bakar Siddiq, tukar amir, tukar general. Muda sangat lagi Zaid, Usamah bin Zaid. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi aku takkan turunkan siapa yang diangkat oleh Nabi SAW. Walaupun seluruh daripada kalian keluar berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, aku tinggal di sini. Madinah diserang, isteri-isteri Nabi dibunuh, jasad-jasad mereka digonggong oleh anjing-anjing. Demi Allah, itu lebih aku sanggup daripada aku melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar punya tegas. Mereka sayang pada orang yang Nabi sayang. Mereka mengangkat orang yang Nabi angkat. Kita sambung dengan hadis yang seterusnya. Lakukanlah amalan ini dengan yakin. Ketika ditimpa musibah, nescaya Allah Ta'ala akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik. Yang ni saya selalu ulang. Dan hari ni kita baca hadisnya. Dan tuan-tuan perempuan yang ada kitab kecil doa tu kan, dalam doa tu pun ada hadis pendek. Yang ni hadis yang panjang sikit, insya-Allah berkenaan dengan. An Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha. Qalat falamma mata Abu Salamah قلت أي المسلمين خير من أبي سلامة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه المسلم.
Sayyidatuna Ummu Salamah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang ditimpa musibah lalu dia membaca ayat yang diperintahkan oleh Allah. Apa dia ayat tu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan ulang 3 kali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sambung dengan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah daku ganjaran terhadap musibah yang menimpa diriku dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik. 2 minggu lepas saya program di Pulau Besar, Mersing. Tengah hari itu sebelum zuhur kami buat ta'lim, bacaan hadis. Dan bacaan hadis itu selesai sebelum masuk waktu zuhur. Bila selesai tepi pantai, sedaplah angin dah. Maka aktiviti bebas, orang mainlah bangun pergi riadah sana sini. Saya pun baringlah dekat tempat taklim tadi dengan seorang lagi sahabat. Tengah-tengah sedap baring, tiba-tiba ada satu orang pakcik datang kejut. Bukan kejut saya, kejut orang sebelah. Bangun, bangun, bangun. Dan dia cara kejut tu tak adalah cemas mana, tapi ayat yang dia cakap tu cukup mencemaskan. Bangun, bangun, bangun. Budak lemah, budak lemah. Tak cemas budak lemah nah, program kita. Tepi pantai pula tu. Saya dengar, terus saya bangun. Tengok ada budak tengah floating dekat tengah-tengah laut. Terus lari, tak ada berfikir ni. Otak tak ada nak function. Tengok budak lemah lari turun masuk pantai. Sampai kat dada, saya pun fikir, ish, lama tak pandang ni. Satgi daripada seorang minta tolong jadi 2 orang minta tolong kat situ lagi. Saya patah balik. Pergi ambil life jacket. Lari dapat life jacket, berlari sambil lari tu macam Superman. Pakai life jacket sambil berlari. Pakai life jacket tuan-tuan, perempuan sekalian, sangkut kat perut. Rupanya perut makin besar. Lepas kuliah je makan. Asal makan dia mesti kuliah. Jadi tak muat life jacket tu. Rasa hari tu masa pakai boleh masuk lagi. Pakai terpaksa cabutlah jaket ni, cabut balik, campaklah jaket. Bismillah, terjun juga. Pi. Sampai dekat adik yang lemah tadi. Masa tu Marin dah campak pelampung kat dia dah. Dia tengah berpaut kat pelampung. Saya sampai kat dia, saya pun penat. Konon nak tolong orang ni. Sampai tak boleh nak tolong. Ya Allah dik, saya dah penat dah ni. Adik okey ke? Dia lemah, kita tanya okey ke? Dia kata tak apa ustaz, saya okey. Dia tengah park kat pelampung. Tak apa ustaz, saya pelan-pelan kayuh insya-Allah sampai tepi ni. Kalau macam tu alhamdulillah, saya berenang sampai tepi balik. Sampai tepi baru perasan handphone dekat dalam poket dengan kunci kereta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Buat keluar handphone, tak ada berfikir, terus tekan on. Bila tekan on, syahid lah. Sebab tu perempuan kalau handphone masuk air jangan on. Biar dulu, keringkan dulu. Lepas berapa hari dah kering, baru on. Ini dah air garam, tengah basah, pergi tekan on, syahid terus handphone tu. Tapi dah baca doa tadi dah. Ya Allah, moga Allah ganti lebih baik. Yakin ya Allah ganti lebih baik. Alhamdulillah. Balik-balik tu Allah ganti iPhone sebiji. Ayah pada yang adik yang lemah tadi tu, ayah dia beli iPhone sebiji. Ganti ustaz, iPhone saya ustaz punya rosak sebab nak pergi turun, tak apa ni, saya ganti iPhone sebiji. Saya tengok, ya Allah, iPhone sebiji. Patut handphone letak kunci kereta sebelah Prodo. Ini kalau kunci ni tukar jadi Alphard lagi. Dia bergurau. Tak syukur lagi tu. Allah dah ganti benda yang lebih baik. Ini janji yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila diuji, ditimpa dengan musibah apa saja, kehilangan benda, kerosakan benda, kesakitan jiwa, kematian, apa-apa, baca doa ni. Kerana disebutkan dalam peristiwa hadis ni, melainkan Allah akan ganti untuknya dengan perkara lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan, tak kala Abu Salamah, suami dia yang pertama meninggal dunia, yakni Abu Salamah ni saudara susua Nabi. Aku berkata, adakah muslimin yang dapat
terdapat orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kan dalam ingatan dia, dalam kenalan dia daripada orang-orang, tak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah yang paling baik. Beliau merupakan keluarga pertama yang berhijrah ke Madinah. Kemudian aku pun membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Allah Ta'ala menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku sebagai ganti. Allah ganti Abu Salamah dengan Rasulullah. Ada lagi yang lebih baik? Allah. Pasti ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti. Sebab tu hafallah doa ni. Hafal doa ni. Bukan panjang pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu dah hafal dah. 3 kali sama. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha tu ya. Ya Allah, bagi pahala atas musibah menimpa aku, gantikanlah dengan yang lebih baik. Pasti. Saya yang rosak tu Huawei, dapat iPhone memang lebih baik. Masya-Allah. Kita baca hadis yang seterusnya. Amalan untuk melindungi harta dan anak-anak. An Anas ibn al-Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allah azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqala ma syaa Allah la hawla la quwwata illa billah, ma syaa Allah la quwwata illa billah, fiha afatan dunal mauti. Rawahu Ibnu Sunni. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba yang dikurniakan nikmat oleh Allah Taala pada keluarga, harta dan anak, kemudian dia membaca masya Allah la quwwata illa billah, tidak akan melihat suatu bencana pun berlaku terhadap keluarganya, harta dan anak-anaknya melainkan mati. Maksudnya antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk melazimi, dan tak ada waktu khusus yang Nabi tetapkan. Kadang-kadang masa tengok anak, masa tengok suami, masa tengok kenderaan kita, masa tengok rumah kita, kita syukur. Dan keadaan syukur ni baca masya Allah la quwwata illa billah. Hanya pendek amalan ni, tetapi cukup Allah Subhanahu wa taala meletakkan janji, Allah jaga. Benda yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi ialah hati kita. Bahagia dekat sini. Bahagia bukan pada suami, bahagia bukan pada anak-anak, bahagia bukan pada harta. Ada orang yang selagi tak naik kereta Velfire, dia tak rasa bahagia. Dia salah meletak bahagia kat Velfire. Orang yang hati dia ada bahagia, dia naik kereta kancil, dia naik kereta Velfire, perasaan dia sama. Dia tak ada rasa oh yang ni lagi bagus daripada ni. Tak ada. Dia rasa sama sebab hati dia cuma ada Allah. Hati dia cuma ada kecintaan kepada negeri akhirat. Pada dia dunia ni persinggahan. Yang dia rasa ketidakselesaan inilah juga nikmat daripada Allah Ta'ala. Rimai, penat, buat kerja, dah lah buat kerja penat, terima kasih pun tak dapat. Kadang-kadang mai geram, terima kasih pun tak dapat. Pujilah sikit, sedap ke apa makanan ni. Dan kadang-kadang kena komplain pula, apa mak masin sangat. Masin mak, bancuh Nescafe tersilap bau garam. Ya Allah, Nescafe berlemak betul, rasa garam. Dan suami minum pula komplain, aduh apa lawak ni pun kita mula stres, mula jam. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kesilapan itu supaya kita makin banyak beristighfar kepada Allah, supaya hati kita makin melihat kebesaran, keagungan Allah, terikat dengan keredaan Allah. Ketika tu kita akan hampir dengan Allah, dan kita akan mula mencari kesalahan diri kita untuk kita terus bertaubat kepada Allah. Nabi ajar kita untuk baca. Lagi satu doa yang Nabi SAW ajar, ni pun antara doa yang jarang diamalkan. Saya sendiri pun Masya Allah susah nak amal doa ni. InsyaAllah hari ni kita doa, kita azam masuk tahun baru ni. Ni asar ni dah masuk, dah habis dah 14-41. Maghrib ni dah baca dah doa awal tahun 14-42 dah. Kita nak tinggalkan segala-gala yang lepas daripada segala dosa-dosa kita, bertaubat sungguh-sungguh. Masuk yang depan kita nak tambahkan amalan kita supaya lebih baik tahun depan. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yanfa'u ahadukum idza 'uzira 'alaihi amru ma'ishatihi an yaqula idza kharaja min baitihi bismillah 'ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini
بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. رواه Ibn Sunni. Hazrat Ibn Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang menghalang salah seorang daripada kalian yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidupnya untuk dia mengucapkan ketika keluar rumah? Yang ni Nabi ajar secara satu khusus, keluar rumah. Selalu kita keluar rumah, kita baca beberapa doa betul. Kita keluar, kita langkah kaki kanan ke kiri? Masya Allah, ada yang kanan, ada yang kiri. Okey, kita keluar dengan niat kebaikan, kita boleh langkah ke kanan. Kita masuk rumah pun kita langkah ke kanan. Dan kerana dunia ni ada kebaikan yang kita nak. Bahkan ulama pun khilaf tentang benda ni. Dan ada yang langkah ke kiri keluar kerana dia kata dunia ni satu keburukan. Dan kerana nak mengelakkan keburukan daripada dunia masuk pada saya, maka saya melangkah ke kiri. Tak ada masalah, itu khilaf. Tapi melangkah dengan doa itu yang paling utama. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh baca doa ni. Biasa kita baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pun cukup dah. Kalau nak tambah boleh tambah wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Sesungguhnya kami ni di bawah daripada pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana puji hanya untuk Dia, Tuhan sekalian alam. Boleh tambah. Dan Nabi ajar juga, dan kita baca doa bismillahi ala nafsi, aku memohon bantuan dengan nama Allah untuk memperelokkan diriku, wa mali, hartaku, wa dini, agamaku. Allahumma raddini biqadaik, wahai Allah, jadikanlah aku orang yang redha terhadap ketetapanmu. Hak ni susah. Maka kita doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang redha atas ketetapan. Kadang-kadang belum aksiden pun, orang sailang pun kita dah mencarut. Nak kereta sup orang potong depan, dia ni mula mencarut. Dan kita pun bagi jalan orang masuk. Dia ni tak reti, terima kasih. Bagi signal rapat, jangan bagi masuk, jangan bagi dia masuk bang. Jangan. Dia ni kira nak potong. Kan selalu macam tu. Kita bawa kereta, kita ada orang bagi signal nak masuk. Kita memang kita kat sumber kita rapat bang, rapat. Senang-senang kita beratok patut dia nak masuk je kerja dia. Rapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah hilang akhlak jalan raya. Kerana roh kita bersambung dengan roh Myvi. Minta maaf. Kereta Myvi ni ajaib sikit. Tak tahu kat Malaysia ni dahsyat betul kereta Myvi. Dia boleh ada dekat atas rumah, dia boleh ada atas pokok, dia boleh ada dalam longkang. Dan Myvi di mana-mana. Selalu mesti Myvi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selalunya. Kalau orang lelaki buat ni rahsia, orang lelaki kalau buat kereta, kalau agak teruk sikit, perempuan kan. Kadang-kadang orang perempuan pun kata macam tu juga. Perempuan lah tu. Tengok tu ribas masuk 5-6 kali. Padahal sekali boleh masuk. Nak parking tu 8 kali ke depan ke belakang. Perempuan lah tu. Saya tak macam tu. Saya kalau ada problem kat depan, saya akan potong. Saya akan tengok, lah patutlah perempuan. Sama juga. Dan Nabi SAW ajar sambungan daripada doa ni. Wa barik li fima qadri, ya Allah, kau berilah keberkatan terhadapku daripada apa yang kau takdirkan untukku, hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta, sehingga aku tak tergesa-gesa menginginkan perkara yang kau lambatkan dariku, dan tidak pula berkeinginan untuk melambatkan perkara yang kau segerakan daripada aku. Cantik doa ni. Kita minta daripada Allah kita dengan hati, supaya kita tak tergesa-gesa nak benda yang Allah memang nak bagi, tapi Allah tahan sekejap. Bukan Allah tak mau bagi, Allah tahan sekejap. Benda itulah kita nak sangat tekan, nak sangat tak dapat, lepas tu marah, mengamuk. Padahal benda tu tak ada apa pun. Handphone yang saya syahid tu, sepatutnya tahun lepas pun program di pulau yang sama. Dan ketika tengah uruskan peserta masuk dekat dalam bot, handphone tu hilang. Dan saya baca juga doa yang diajar oleh Nabi SAW. Dan
Masa tu dah mula dah, isteri saya pun ramai. Macam mana dia letak, mana lah handphone tak jaga. Tak apa kan, hilang lah macam mana. Kalau kita mengamuk, handphone tu main balik tak? Tak main balik. Yang hilang tetap hilang. Tapi kalau rezeki kita, kan tetap datang rezeki tu pada kita. Tanpa keadaan macam mana dunia halang, tetap akan datang pada kita. Kita selalu marah kepada benda yang memang tak ada manfaat untuk kita. Anak bagi pecah pasu bunga, kita boleh marah dia, bukan dengan nafsu, tapi dengan niat untuk mendidik dia. Makna dia niat untuk mendidik, bukan daripada emosi yang betul-betul hayung kau nak pukul, marah betul dengan keluar perkataan yang tak elok, dengan mencarut anak yang dulu yang tidak panggil nak jadi terus engkau aku terus jadi macam tu sebab marah sangat dah. Marah boleh tak? Boleh marah, kena marah sebagai didikan untuk dia, supaya dia tahu benda ni salah. Tetapi macam mana cara marah? Ramai orang yang marah dengan marah yang betul-betul marah, sehingga dia tak sempat nak filter, nak apa bahasa Melayu, tapis. Masya Allah, minta maaf, dia tiba-tiba dia main Amerika pula, bahasa Inggeris pula dah. Tak sempat nak tapis, maka keluar perkataan-perkataan yang tak elok. Anak-anak pun belajar, mak boleh cakap macam tu, aku marah boleh cakap macam tu. Perempuan marah tadi takkan mendatangkan apa-apa pun, pasu tu takkan elok balik. Kita mengamuk, pasu tu takkan elok balik. Dan kita marah tadi, kita bukan nak pasu tu elok balik, kita nak akhlak anak kita berhati-hati. Sebab itu kita marah. Tapi batasan marah kita kenalah batasan marah seperti mana Nabi SAW. Nabi marah, Nabi panggil lebih baik. Nabi marah, Nabi cakap dengan lebih baik. Tapi ketegasan Nabi menyebabkan para sahabat lihat Nabi, para sahabat takut. Kalau Nabi marah, wajah Nabi berubah jadi merah. Kadang-kadang urat pada dahi Nabi akan naik, menunjukkan Nabi betul marah masa tu. Tapi Nabi tak mengeluarkan perkataan yang tahu. Nabi jaga perkataan Nabi. Dan Nabi ajarkan kita perkara yang sama. Memberi salam dapat menambahkan keberkatan dalam keluarga. InsyaAllah kita baca beberapa hadis lagi, insyaAllah sikit lagi. An Anas ibn al-Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alayka wa ala ahli baitika. Rawahu Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, wahai anakku, apabila kamu masuk menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam, ianya akan mendatangkan keberkatan kepada dirimu dan keluargamu. Nabi pesan masuk ucap salam pada ahli keluarga kita, pada rumah kita. Kita akan pergi pada hadis yang seterusnya, betapa pentingnya bagi salam sebelum masuk rumah. Bila masuk rumah tak ada orang, kita bagi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ada orang kata tak boleh tak kena bagi assalamualaikum juga? Boleh, bagilah salam assalamualaikum. Cuma kalau ada orang jawab terkejut pula kita lagi. Waalaikumsalam, rumah berlari, tak jadi masuk rumah. Dan kita diajarkan oleh Nabi SAW bagi salam dalam keadaan kita masuk rumah, kaki kanan kita baca doa, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, Allahumma inna nas'aluka khairan mukharij wa nas'aluka khairan mu'allij. Ini antara doa yang Nabi ajar. Dan ambil sugi mulut. Ini antara sunnah yang ditinggalkan. Sebab apa ditinggalkan? Sugi pun tak ada dengan kita. Macam mana nak amal, benda tak ada. Kalau benda ada boleh amal. Ini sunnah Nabi. Ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah dalam kitab ni juga. Perempuan boleh bergerak ke depan sikit. Tak sempat nak baca. Saya pernah baca kat perempuan hadis tu. Hadis pendek. Sahabat ni, ya Aisyah, apakah amalan pertama yang Nabi buat bila Nabi masuk rumah? Sayyidatuna Aisyah tak jawab panjang. Sayyidatuna Aisyah cuma jawab satu perkataan saja, bisiwak. Nabi SAW masuk rumah, benda pertama Nabi buat sugi. Nabi sugi. Jangan bergigi kan? Bukan bergigi, sugi. Bergigi masuk dalam tandas, setiap kali masuk rumah bergigi. Penat kan? Sugi. Tarik sugi sekali cukup, simpan. Kemudian boleh terus baca ayatul kursi. Al-Imam Yahya sebut, setiap kali aku masuk rumah, aku akan amal ayat kursi. Dan kita masuk rumah, kita amal ayat kursi. Supaya apa? Bagi salam tidak cukup dah sebenarnya. Tapi penambahan amal ini, kata Al-Imam Yahya, aku telah baca ayat kursi 6 kali.
sehingga akhirnya aku mendengar ada suara pada telingaku mengatakan, kamu seorang kau boleh baca ayat kursi ni. Maka tahulah Imam Yahya, ada orang yang ada benda, ada makhluk yang tak suka dengan bacaan tadi. Maka Imam Yahya telah menambahkan jumlah bacaan setiap kali masuk rumah 70 kali ayat kursi. Kita tak, saya sendiri cakap ni tak buat pun, memang tak mampu nak buat 7 kali. Sebenarnya boleh, keberkatan masa Allah bagi pada orang yang saleh. Bukan maknanya berdiri tegak baca ayat kursi 70 kali tak buat apa, dah. Sambil berjalan, sambil uruskan anak, sambil uruskan mulut duk baca ayat kursi. Kata Imam Yahya, kerana amalan yang aku buat ini menyebabkan keluarga aku mudah untuk bangun tahajud. Amalan ayat kursi masuk rumah ni menjadi asbab mudahnya dia dan ahli keluarga dia untuk bangun tahajud. Jadi jangan lupa masuk rumah baca ayat kursi. Kalau mampu, paling kurang 3 amal tadi. Salam, baca doa tadi, bismillahirrahmanirrahim tadi, lepas tu baca ayat kursi. Lepas ni pelan-pelan kita tambah sikit lagi sugi, kita tambah sikit-sikit. Dan inilah amalan yang Nabi ajar. Dan satu hadis berkenaan dengan salam, apa kesan salam terhadap rumah kita. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mubita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkur Allah 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mubita wa idza lam yadhkurullah 'inda ta'amihi qala adraktumul mubita wal 'asha'a rawahul Muslim. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala rajulul baituhu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apabila seseorang ingin masuk rumah kemudian sebut nama Allah, contoh bagi salam, Assalamualaikum. Ketika hendak masuk dan ketika hendak makan, syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la mubita lakum wala 'ashata. Tak ada makan untuk kalian, tak ada tempat bagi kalian bermalam malam ni maupun makan malam. Kecewa syaitan. Dan Nabi sambung, wa idza dakhala falam yadhkurullah 'inda dukhulihi. Apabila satu orang tidak menyebut nama Allah bila masuk rumah, qala syaitanu, maka syaitan akan berkata, adraktumul mubita wa idza lam yadhkurullah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Sekarang ni kalian telah dapat tempat untuk bermalam, dan apabila dia tidak sebut nama Allah masa makan nanti, maka syaitan pun akan kata kat teman-teman dia, kalian dapat apa? Tempat makan malam ni, kalian akan dapat tempat untuk bermakan, untuk bermalam dan untuk makan. Dan hadis rawahul Muslim. Jadi penting dengan memberi salam dan memulakan setiap perkara mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan-amalan yang Nabi ajar untuk masuk rumah. Nampak simple, tapi inilah membentuk rumahku syurgaku. Inilah amalan yang akan melunakkan hati ahli keluarga. Inilah amalan yang akan melunakkan hati suami kita. Inilah amalan yang akan melunakkan hati anak-anak kita. Macam-macam nasihat dah kita bagi, macam-macam cara dah kita buat. Kita rasa sama 16 tahun, 20 tahun duk ulang benda yang sama, dan kita rasa stres sangat dah. Kita tukar, kita tambahkan sunnah Nabi, kita hidupkan amalan diajar oleh Nabi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ubah ahli keluarga kita. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la shakkin fihinna, da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walidain ala walidihima waladihima. Rawahul Bukhari. Ini 3 doa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda 3 jenis doa yang akan dimakbulkan tanpa syak. Pertama, doa orang dizalimi. Suatu hati-hati, kita zalim orang, kita tak tunai hak orang, kita khianat orang, doa dia makbul. Yang kedua, doa orang musafir. Sebab tu kalau kita jumpa orang musafir, adik-adik kita main pada jauh, so minta doa, suruh doa sikit. Yang ketiga doa kedua ibu bapa terhadap anak-anak dia. Sebab tu perempuan kita sedih macam mana pun, kecewa macam mana pun dengan anak kita, jangan pernah doa tak elok. Mungkin kita ada 8 orang anak, semua berjaya, saya minta maaf,
Mungkin seorang mangkuk, minta maaf. Mungkin seorang tu Allah bagi dia perangai dia teruk sikit. Seorang tu dia tak tahu dia main bakar macam mana. Dia jadi macam, hang siapa jadi macam ni? Abang hang doktor, abang hang ustaz, abang hang engineer, semua hebat-hebat. Hang dah lah tak kerja, buat kes pula. Ni berapa kali dah balai telefon ni. Aduh, buat tenang, kita tak tahu. Penghujung semua anak-anak kita, siapa yang akan duduk dan berkhidmat pada kita. Kita tak tahu di mana mereka. Jangan lebihkan yang satu dengan yang lain. Doa kebaikan untuk semua. Mungkin khususiyah kita pada anak yang nampak mangkuk sikit tu. Angkat tangan, doa menangis-nangis, ya Allah, aku sayang kat dia. Mungkin aku lah tak pandai didik dia. Mungkin aku yang tak erti. Wahai Allah, tolonglah kau jadikan dia asbab kebaikan untuk seluruh manusia, sehingga di akhirat nanti kami dapat diselamatkan daripada api neraka. Mungkin bersebab dia, ya Allah, tolonglah. Aku tak ingin nak pegang tangan dia sama-sama melangkah masuk dalam syurga. Perempuan, doa kebaikan. Kita tak tahu penghujung macam mana. Mungkin yang nampak teruk ni dia asbab kebaikan pada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pula doa. Ini dua Quran saja dalam bab ni yang diletakkan oleh penyusun kitab ni. Doa-doa yang disebut dalam Quran untuk mendapatkan keluarga yang baik. Wa qala ta'ala Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami, azwajina, pasangan kami, wa zurriyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami apabila mereka menjadi orang-orang yang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan satu lagi ayat yang terakhir di ayat Quran yang diletakkan dalam kitab ni berkenaan macam mana nak bentuk dia amal sikit istiqamah lebih baik daripada amal yang banyak tawar. Kita dapat amal yang sikit, kita istiqamah dalam setiap doa kita, lebih baik daripada amal yang banyak tapi kita tak buat. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat doa dalam Al-Quran. Doa yang terbaik ialah doa daripada Al-Quran. Dan kita baca doa-doa ni, semoga Allah Subhanahu wa taala bentuk rumah tangga kita seperti mana rumah tangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala terima kita. Semoga sedikit bacaan hadis kita pada pagi ini berkenaan dengan anak-anak yatim, anak angkat, dan juga amalan-amalan yang Nabi ajar menjadi asbab untuk kita menyempurnakan amalan ni dan menjadi asbab untuk kita bertemu dengan Nabi di akhirat nanti. Kita doa sikit, semoga amin daripada tuan-tuan, daripada perempuan pada pagi ini jadi asbab kebaikan untuk kita yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada perempuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami. Pandanglah kami seperti mana dulu kau memandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami bukan orang yang hidup di zaman mereka. Kami ialah hamba Engkau, umat yang terakhir daripada umat Nabi kekasih kami. Ya Allah, kami hidup dengan dosa yang bergelumang, kami hidup dengan maksiat, kami hidup dengan fitnah yang sedang menghancurkan akhirat kami. Ya Allah, kami tadah tangan-tangan kami yang berlumuran dengan dosa mengetuk pintu rahmat keampunan Kau. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa kami. Lunakkan hati kami yang keras daripada Quran. Lunakkan hati kami yang keras daripada mengingati Engkau dengan mendengar kisah-kisah perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami mohon pada Engkau, ya Allah, supaya hati-hati kami selunak hati para sahabat yang mana tatkala tangan diangkat ke langit memohon kepada Engkau, hati-hati mereka menangis. Wahai Allah, mata-mata mereka mengalirkan air. Wahai Allah, mereka menginginkan kebaikan daripada kebaikan akhirat sehingga mereka mengorbankan dunia mereka untuk kebaikan akhirat. Kami belajar-belajar, wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Wahai Allah, kami
Kami cuma hamba yang mengharapkan keampunan daripada Engkau, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, ampun dosa guru-guru kami, ampun dosa sahabat anda kami, ampun dosa seluruh umat ni, ya Allah. Ampun dosa seluruh umat ni, ya Allah. Ampun dosa seluruh umat ni, ya Allah. Kesiankan umat ni, ya Allah. Kesiankan umat ni, ya Allah. Jangan kerana kami yang sibuk dengan hati dan perasaan kami untuk melunaskan apa yang kami inginkan daripada dunia, sehingga kami melalaikan kerja dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi untuk kami. Kau jadikanlah kami semua da'i-da'iyah, ya Allah, yang jadi asbab rumah-rumah kami keluarnya hufaz, keluarnya ulama, keluarnya alim, profesional, da'i, yang dia asbab dunia datang pada agama. Orang bukan Islam melihat kami, ya Allah. Kau jadikanlah akhlak kami akhlak yang baik macam akhlak Nabi, supaya mereka melihat kami dengan akhlak Nabi, ya Allah, sehingga mereka datang dan sujud pada Engkau kerana akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh kami, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Dakwah kami tak baik, ya Allah. Akhlak kami pun teruk, ya Allah. Kami malu dengan Nabi SAW, ya Allah. Jangan kerana perkara ini di akhirat nanti kami dipisahkan dengan kekasih kami, ya Allah. Tolong terima kami, tolong terima doa kami, tolong terima doa kami. Jangan Kau tolak kami, ya Allah. Kalau Kau tolak kami, tak ada siapa boleh terima kami. Terima ahli keluarga kami, ya Allah. Terima suami-suami kami, ya Allah. Terima anak-anak kami, ya Allah. Terima para isteri kami, ya Allah. Terima seluruh daripada umat ni, ya Allah. Kesiankan anak muda kami, ya Allah. Ada yang tutup aurat, ya Allah. Ada yang tak tutup aurat lagi. Ada yang buka tudung, ada yang tak pakai dengan sempurna, ada yang dalam keadaan meninggalkan segala perintah Engkau, salat mereka abaikan, ya Allah. Semua mereka anak-anak yang baik, ya Allah. Cuma kami kurang buat dakwah, jadi mereka tergelincir, ya Allah. Jadikan mereka istiqamah dalam agama, dan kami istiqamah dalam agama, mati dengan redha Engkau, ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa Nabi itu kami minta dalam doa kami. Apa yang Nabi SAW minta jauh daripada doa Nabi itu kami minta jauh daripada doa kami. Allahumma razuqna judan Nabi SAW. Allahumma razuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi SAW. Allahumma ya Rabb Muhammad ansarna wa Muhammad. Ya Allah, di kalangan kami ada yang diuji dengan kesakitan, ada yang diuji dengan penyakit, ahli keluarga kami yang diuji dengan penyakit, Kau sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah, ya Allah. Di kalangan kami yang diuji masalah hutang, Kau selesaikanlah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.